Oi. Tak siap lagi? Bukannya tak siap, ni dah give up. Nak pasang balik. Kenapa? Balik lah. Dia susah kan? Susah. Macam nak buat benda senang tapi dia punya effort dia tu terlalu banyak. Dengan panas gila nak mampus sekarang. Kan, ya Allah. Dah panas. Kita give up hantar kedai lah. Akhirnya hantar kedai. Okay. Okay. Misi? Tak berjaya. Aduh. Mantap. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Setelah lama tak buat video pasal Honda RSX ni. So ramai orang komen kan, bang mana video RSX? Bila nak keluar video RSX baru kan? Pasal simpan je kan. So kalau korang tengok masih lagi standard 100% lah aku boleh kata standard. Bakul dah ada tapi tak pasang lagi. So hari ni aku nak buat video setelah pakai nak dekat sebulan kan. Dah nak dekat sebulan. Aku nak kongsikan sikit tentang beberapa perkara yang aku rasa aku tak berapa berkenan sangat. Tak berapa berkenan sangat tentang Honda RSX ni. Tapi as a disclaimer, ini bukanlah nak condemn motor ni. Jauh sekali lah. Sebenarnya lebih kepada macam pendapat peribadi yang mana mungkin korang nak tahu. Dan juga kalaulah BSH Bonsi Honda tengok video ni, mungkin dia nak improve pada masa akan datang. Mana kita tahu kan. So tak payah buang masa, ride with passion. Okey, sekarang kita terus kepada benda pertama. Benda pertama yang aku tak berkenan pasal motor ni, mungkin orang lain okey tapi aku tak okey. Bagi aku ni tak okey. Iaitu kalau korang tengok kat sini kan, kat throttle ni, dia tak ada throttle adjuster tu. Aku jam pula aku. Kenapa aku cakap mungkin benda ni orang lain tak kisah? Sebab mungkin orang lain tak rev matching, orang lain tak buat clutchless shifting kan. Tapi aku buat. So bagi aku benda tu penting. Bila benda tu tak ada, susah weh. Okey lah, korang tak ada kat sini, tak apalah. Mungkin korang bagi ada satu poket kat sini ke kan, buka macam senang nak buka, kemudian boleh adjust. Ini tak weh. Kau tengok dia punya bolt kat sini, kat sini kan. Lepas tu bukan boleh buka terus, ada lagi ni semua. Banyak gila weh. Nak buka ni kena buka seat. Aku macam weh, aku nak adjust throttle je, nak adjust throttle play je pun. Sebab ni macam ada lagi tau. Dia bukan apa, yang ni okey lagi sebenarnya. Aku pergi bengkel pun diorang cakap, tak pernah lagi lah orang tanya pasal benda ni kan. Mungkin aku je kot yang kecoh pasal benda ni. Sebab bila ada throttle play, kau nak precise pasal throttle tu macam yelah, ada masalah sikit. Dia sampai macam mana sampai macam aku terfikir tau, engineer dia orang, mungkin konsep dia bila dia buat motor ni, dia tak nak customer work on motor ni. Maksudnya dia tak nak customer buat sendiri tau. Semua benda pergi bengkel. Sebab bengkel mungkin dia ada tools kan. Dia mungkin macam senang je ni macam ni. Lepas tu ni nak buka ni, dia mungkin ada tools yang sengit ke apa kan. So benda tu senang. Kita pula macam susah gila nak buka benda ni, nak tarik-tarik kan patah pula kan. So benda tu lah, benda yang sangat simple, iaitu tak ada throttle adjuster. Okey lah, tak apalah, kita naik atas motor dulu. Bismillah. Alright. Lama juga ni aku tak bawa sebenarnya. Banyak motor lah. Okey, yang kedua yang aku rasa macam kurang berkenan, mungkin benda ni masalah kepada semua kapcai, iaitu tank kecil.
Tank dia kan berapa liter je kan. Sebab yelah aku ni kan banyak pakai skuter lah, banyak pakai motor tank, motor naked, motor sport bike. Motor-motor ni semua kalau kau tengok tank dia besar tau. Aku isi minyak kira macam seminggu sekali baru isi. Motor ni dan mungkin motor kaca-kaca lain jugalah, memang kerap lah aku isi minyak. So benda tu bagi aku macam tak tahulah, mungkin boleh buat something bagi besar sikit tank. Mungkin boleh sampai 8 liter. Sebab motor ni kalau kita tengok dari segi kegunaan, memang ramai akan bawa masuk highway. So maksudnya dia jalan jauh lah, mungkin 30 km, mungkin 50 km, mungkin 100 km sehari. So mungkin dia boleh adjust sikit, sacrifice something. Mungkin dia persegi look, set belakang ni bagi dia lebar sikit ke, supaya boleh banyak sikit masuk minyak. Kira macam 8 liter kan. Kalau 8 liter tu kira dah nice lah. Motor ni kalau 8 liter memang nice gila. So itulah yang kedua, iaitu tank minyak. Disebabkan motor ni punya capability, aku rasa dia patut tank dia lebih besar sikit. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga ni pun sama juga, disebabkan kegunaan dia. Macam aku cakap tadi, orang suka masuk highway pakai motor ni sebab dia capable. Iaitu satu lagi perkara yang aku tak berkenan adalah dia kat sini kosong. Bila kosong, apa yang tak ada? Bukan kill switch, tapi hazard light. Benda tu aku rasa macam halah, kalau dia nak tambah pun aku rasa kos tak bertambah sangat pun. Layan sikit lah. Dah lama tak bawa kan. Okey, sambung tadi balik pasal hazard light. Okey, contohnya lah kan, sebab ada benda yang kita tak boleh nak elak. Contohnya tayar bocor. Kau pakailah tayar apa pun, kalau ada paku, ada dawai tajam, tiba-tiba langgar, memang bocor. Tak kisah kat highway ke, kat jalan macam ni ke. Aku pun dah banyak kali juga ada pengalaman tayar bocor. Bila tayar bocor, kita macam nak perlahan apa semua, kita perlukan hazard light tu. At least macam kalau kau nak berhenti kat tepi kan, supaya kau boleh bagi tahu kat orang belakang ataupun lori dekat highway kan, nak bagi tahu dia orang yang kau tengah perlahan dan dia orang pun kena perlahan. Macam tu. Bukanlah benda tu macam teruk sangat, sebab kita boleh tambah. Cuma kalau manufacturer tambah, aku rasa kos dia mungkin tak bertambah sangat pun nak pasang benda tu kan. So bagi aku lah, untuk motor ni perlulah ada hazard light tu. So kalau ada, lagi baik. Tapi ni tak ada, kita boleh tambah sendirilah. Okay, so itu yang ketiga. Okay, yang keempat, kalau kau tengok video aku yang first, yang aku bawa motor ni keluar daripada kedai, kan aku dah cakap dalam video tu, macam bila aku brake tu rasa kosong lagi je. So yang keempat ni pasal tu lah, pasal brake feel. Okay, dia tak adalah brake feel sama macam baru ambil itu. Itu aku tahulah, memang jelas brake pad dia belum properly seat ke, ataupun kata material tu belum bed in kan. Itu tak apa, itu faham. Aku tahu benda tu. Tapi setelah aku pakai, aku bawa pergi layan corner apa semua, aku rasa brake feel dia agak spongy. Agak spongy sikit lah. Tak adalah teruk. Aku rasa single piston pun cukup. Cuma kalau nak upgrade, boleh pakai 2 piston. Dia punya step by step dia, mula-mula kau try upgrade kau punya brake pad. Kau tengok dulu brake pad okey ke tak. Kalau kau try pakai brake pad yang performance pun masih tak okey lagi, tukar brake hose. Brake hose tu penting, pasal brake hose ni kalau yang rubber macam motor ni, dia boleh expand. Aku tak nak komplain pasal brake hose rubber dekat motor-motor Honda ni, sebab aku tengok dia orang punya Triple R pun masih lagi pakai rubber hose. Aku pun jam lah. Takkanlah Triple R yang harga 200k dia pakai brake hose rubber. Motor ni yang tak sampai 10k pun nak expect dia pakai brake hose steel braided kan. Memang tak lah kan. Aku tak komplain lah. Aku dah penat komplain. Cuma specifically pasal motor ni, aku rasa dia punya brake feel dia agak spongy. Sebab motor ni memang capable tau. Dia punya handling semua memang capable. Dia punya, kata apa, suspension depan tu, dia punya support tu kira nice lah. So kau boleh buat hard braking tu dengan jayanya. Relax dia tak payah tengok pun kiri kanan. Dia jalan dia, orang kena tengok dia. Okey, kita sambung balik tadi. Aku rasa ada beberapa faktor yang mempengaruhi brake feel tu. Contohnya, mungkin master cylinder dia, saiz dia kecil, ataupun mungkin juga brake hose, sebab brake hose dia rubber kan. Rubber, and then mungkin juga ABS module. Sebab benda ni, tak silap aku lah, ramai juga geng-geng Fireblade, Rabbit Double R tu problem pasal benda ni. Dia punya brake feel dia macam spongy sikit kan. Banyak orang bypass ke ABS lah. Tapi aku rasa mungkin juga disebabkan rubber hose. So maksudnya rubber hose tu, dia kan pergi ke ABS module kan, lepas tu baru pergi ke caliper. So mungkin dia punya hose tu panjang sikit ke apa ke, rasa brake tu macam spongy sikit lah. Ni aku cakap ni sebenarnya bukannya teruk sangat. Kalau kau tengok aku bawa pun tak ada macam ada masalah brake feel pun kan. Tapi sebenarnya dia
Dia bukan fading, dia cuma spongy sikit. Korang boleh overcome lah benda tu dengan modification sikit. Contohnya korang boleh tukar brake pad ataupun brake caliper juga. Kalau kau tengok dekat Capri pun, dia orang pakai 2 piston. Brake caliper CBR 250 RR. Lepas tu dia pakai fully floating punya rotor. So kalau kata nak pakai 4 port tu macam overkill gila lah. Overkill gila. So itu yang keempat lah, pasal brake, brake feel. So kita continue kepada yang kelima. Ini pun sama juga. Dia bukanlah teruk, tapi bagi aku macam practice yang tak berapa cantik lah. Macam bad practice sikit lah. Iaitu cost cutting dekat tayar. Sebab bagi aku arguably benda yang paling penting kali kat motor adalah tayar. Sebab apa? Sebab motor kita ni macam mana sekalipun, last kali apa yang bersentuhan antara kita dengan jalan raya adalah tayar. Contact patch dia kecil je. So yang kecil tu, kalau kita cut cost macam mana? Kan? So motor ni tayar standard dia, brand dia aku tak pernah dengar. Aku pun dah tak ingat dah, kena tengok balik. Walaupun dia bukanlah teruk sangat. Sebab apa? Sebab kalau kau tengok aku layan kona itu pun okey. Especially bila kering lah. Bila hujan, kita terus jadi extra cautious lah. Tiba-tiba kita berhati-hati lebih. So bagus juga macam tu kan. Bukanlah kata tayar dia macam tak boleh pakai langsung ke apa ke, pakai meletup ke apa, tak ada lah. Cumanya secara general dia, bagi aku it's not a good practice untuk satu manufacturer cut cost dekat tayar. Okay, so itu 5 perkara yang aku tak berkenan pasal motor ni. Kita recap balik Yang pertama, pasal throttle play ni, tak ada dia punya tempat adjuster. And then yang kedua, pasal tangki dia agak kecil. And yang ketiga, ni hazard light. Hazard light tak ada. And then yang keempat, brake feel dia aku rasa can be better lah. And then yang kelima, pasal tayar. Itu je, 5 benda ni je yang aku tak berkenan pasal motor ni. Which is bagi aku sebenarnya tak adalah macam teruk. Cuma kalau boleh aku nak di-improve lah. Kalau dia tambah harga sikit pun tak apa. Sebab aku rasa motor ni memang, orang kata apa, dari segi harga dia memang agak berbaloi. Okay, so sekarang aku nak cari tempat berhenti jap. Aku nak cari tempat berhenti, kemudian aku nak tambah lagi 5 benda lagi yang aku rasa orang lain lah, orang lain mungkin tak berapa berkenan pasal motor ni, yang perlu improve. Tapi bagi aku okay, aku tak ada isu pasal tu. So jom kita cari tempat berhenti jap. Yes. Okay, Alhamdulillah. So now aku sambung dengan 5 perkara yang aku rasa yang mungkin korang ada yang tak berkenan. Tapi aku personally so okay. So yang pertama sekali, bahagian depan dia ni. Ada orang tak berkenan sebab kat sini tak ada lampu. Dia buat macam ada lubang macam MotoGP tu, tapi dalam tu ada horn. Kira okey lah bagi aku. Tapi ada orang macam tak boleh sebab dia dah lari sikit daripada traditional kapcai. Which is aku okey. Aku suka lupa yang macam ni. Dia macam lebih sporty. Sebab bila aku belok apa, lampu masih ke depan. Macam sports bike lah kan. Sports bike kan fairing kan. Fairing tu kan lampu dia fix kan. Macam ni lah, fix. So bila aku belok, dia tak ikut. Mungkin orang yang macam minat traditional kapcai, dia nakkan lampu dekat situ. Tapi bagi aku macam ni okey. So tu yang pertama. And then yang kedua, macam aku mention tadi itulah, pasal kill switch. Okay, pasal kill switch ni pula, bagi aku dia tak adalah macam crucial sangat. Dia penting dekat safety sebenarnya. Sebab safety, contohnya tiba-tiba throttle kau problem ke apa kan, dia terlock ke kan, tiba-tiba motor nak berjalan ke, kau boleh tutup kill switch kan. Tapi masalah dia, dekat CBR 150R pun tak ada kill switch juga. Takkanlah motor ni ada pula kan. Itulah yang kedua, pasal kill switch. Kalau boleh tambah je lah kan. Mungkin kena modi sendiri ke apa, macam tu lah. Benda tu aku rasa tak ada masalah pun, sebab dia dah pasang dah kill switch tu dekat tongkat kan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, ini pasal dia tak keyless. Yelah, sebab orang compare dengan Y16 kan. Y16 keyless bro. Kalau kau tanya aku lah, kalau kau tanya aku, dan kalau kau tanya ramai orang sebenarnya yang main motor-motor besar ke apa kan, motor-motor besar ni pun bukan semua ada keyless. Dia orang prefer mana? Ramai yang kata macam, okay, kalau dia ada, okay, kalau dia tak ada pun okay sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia bukanlah macam deal breaker. Dia macam aksesori yang, kalau kau tanya aku personally, aku lagi prefer kunci. Seriously. Sebab aku dah test banyak motor kan, aku rasa aku lagi prefer kunci. Sebab kunci ni pun masih lagi ada boleh buat innovation. Contohnya macam dia mungkin ada elektronik sikit dalam kunci tu ke apa. So kalau tanya aku, dari segi keyless ke tak keyless ke, aku tak ada isu langsung. Kalau motor ni keyless, okay. Kalau tak keyless pun tak ada isu. It's not a deal breaker.
So itulah yang ketiga, iaitu motor ni tak ada keyless, sedangkan kompetitor contohnya Y16 ada keyless. Tapi sebenarnya korang silap juga kalau compare dia dengan Y16, sebab dari segi harga pun tak sama, kemudian dari segi CC pun tak sama. Tapi macam satu komplimen lah untuk orang comparekan motor ni dengan Y16 sebenarnya. Itu menunjukkan motor RSX ni bagus. Okey, tu yang ketiga. Okey, yang keempat pula. Ini dia punya engine ni sama dengan RS V2. Apa ni, buat motor baru semua tapi engine tak improve, macam tukar cover set je. Sebenarnya tak juga. Sebenarnya ada improvement dekat engine ni. Mungkin improvement dia tu sangat subtle. Mungkin dia improve dari segi efficiency saja, tak ada shape yang berbeza ke apa. Dia bukan 100% sama dengan RS V2. Tapi kalau sama sekalipun, kalau let's say lah memang one to one sama semua, aku okey je. Sebab aku rasa memang okey pun engine RS V2 tu. Sebab bila masa aku test tu pun aku macam, ish, nice juga engine dia ni. Sebab rasa macam orang kata enough power lah. Untuk kegunaan dia memang cukup. Itulah yang keempat, pasal engine dia sama. Mungkin ramai yang expect untuk engine baru, tapi aku rasa engine sama pun okey, tak ada masalah. Aku masih lagi boleh appreciate engine RS V2 tu pun. Okey, yang terakhir lah. Yang terakhir aku rasa nombor 5 adalah pasal seat dia keras. Bagi orang yang memang pakai kapcai, macam aku cakap tadi pasal lampu depan tu, sama juga pasal seat ni. Kalau orang yang memang pakai kapcai, dia memang akan rasa seat ni keras. Seat ni terlalu keras. Tapi aku rasa kalau compare dengan RS V2, ada orang kata RS V2 tu lagi keras. Yes, ini pun masih lagi dalam kategori keras. Cuma kalau kau tanya aku, dengan package motor ni yang macam ni, dia macam sporty, engine yang sporty, dia punya suspension dia punya chassis dia, aku rasa memang ngam lah seat macam tu. Kalau dia bagi seat lembut, aku rasa lagi tak sedap. Depends, benda ni depends dengan kegunaan korang. Kalau korang rasa macam seat dia tak cukup lembut, mungkin kena tukar lah. Tapi kalau aku rasa dengan package dia semua ni, betul lah dia letak seat yang macam tu supaya lebih support bila kau cornering apa semua. Dia kau tak rasa macam macam ada karakter sports bike sikit. So itulah 5 perkara yang aku tak berkenan tentang motor ni, dan juga 5 perkara yang orang lain tak berkenan pasal motor ni. Yang pertama pasal throttle cable adjuster, kemudian yang kedua pasal tank kecil, yang ketiga pasal hazard light, yang keempat pasal brake feel, dan yang kelima pasal tayar brand apa ya, CST. CST tayar dia ni, Chengshin tayar, made in Vietnam kalau tak silap. And then 5 perkara yang mungkin orang lain tak berkenan, iaitu pasal lampu depan kat sini, pasal tak ada kill switch, kunci tak keyless, engine sama dengan RS, dan juga seat keras. Itulah. So sekali lagi aku cakap, video macam ni bukan untuk condemn motor, bukan. Dia lebih kepada kita nak bagi feedback untuk future improvement, yang mana kalau orang lain yang belum pakai mungkin nak tahu pasal benda-benda tu. So itu saja untuk video kali ni. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.